Jadi para penonton, seterusnya kita nak berbicara berkenaan dengan program Pertanian Bandar Ibu Tunggal dan juga Belia. Dan sebenarnya kalau boleh saya kongsikan, projek inkubator usahawan tani YSM menyasarkan kepada golongan belia, ibu tunggal dan juga ahli komuniti untuk menjadi usahawan pertanian bandar, merangkumi ilmu modul pemasaran, pengurusan teknologi komunikasi dan juga kewangan. Jadi ia sebenarnya telah pun memberi peluang kepada ramai golongan belia dan juga ibu tunggal yang telah pun mengikuti program ini. Dan bersama dengan kita yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi, saya kenalkan iaitu di sebelah saya Encik Hud Sulaiman, iaitu pengerusi Malaysian Institute of Sustainable Agriculture MISA. Assalamualaikum. Ataupun MISA ya. Okey, dan juga selain daripada itu bersama dengan kita iaitu Prof Madya Dr. Nurhayati Muhammad Alwi selaku Ketua Projek Sejahtera YSM. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir juga ditemani oleh Puan Nur Lela Abu Hassan selaku usahawan pertanian bandar. Itu dia. Jadi yang pertama sekali kita nak terus kepada Dr. Nurhayati, mungkin boleh kongsikanlah serba sedikit berkenaan dengan latar belakang projek YSM Incubator Tani ini. Apa sebenarnya? Okay. Silakan. Terima kasih Sophie. Ya. YSM Incubator Tani adalah satu program yang dianjurkan oleh Sejahtera YSM RCE Greater Gombak. Ini sebenarnya adalah salah satu daripada projek strategik UIA. Dan kita mensasarkan golongan belia dan juga ibu tunggal. Seramai 19 ibu tunggal dan 13 belia telah tamat kursus untuk batch yang pertama inilah. Dan apa yang kita dapati ialah pelibatan daripada pelajar juga, dan tiga kumpulan ya, iaitu UIA sebagai penggerak, dan kemudiannya Bank Islam sebagai pengeluar dana, dan MISA, pihak MISA sebagai pelatih. Dan apa yang kita buat sekarang ni ialah pertanian bandar di situ berjalan selama 6 bulan. Dan untuk 3 bulan pertama secara intensif, dan 3 bulan yang kedua ni ialah secara penilaian. Okey, waktu dia sebagai pengenalan lah. Ya, ramai yang telah pun mengikuti program ini, yang telah pun berjaya menamatkan juga. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Kita target asalnya 30. Alhamdulillah bertambah jadi 32. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Jadi mungkinlah Encik juga boleh kongsikanlah kenapa menggunakan kaedah pertanian bandar yang semula jadi ataupun organik. Kalau kita tengok sekarang menjadi trend jugalah menggunakan kaedah ini kan. Tuan? Sophie, sebenarnya kenapa kita menggunakan kaedah natural farming ataupun semula jadi ataupun organik, kerana yang paling penting adalah kita menghasilkan tanaman yang selamat dan juga dia sustainable. Dia daripada keluaran kita ni adalah keluaran yang selamat dimakan, dan juga dia mempunyai nilai yang agak baik di pasaran. Sebab itu kita menggunakan kaedah yang tidak menggunakan baja kimia, sintetik, dan juga kita tidak menggunakan sebarang racun di dalam bertanam. Ya. Sebenarnya kaedah ini adalah kaedah organik yang kita sampaikan kepada para peserta supaya para peserta boleh melaksanakan dengan mudah. Yang paling penting dengan mudah. Ya. Itu yang paling penting kan. Jadi bagi mereka yang baru nak berkecimpung dalam bidang ni pun tak ada masalah jugalah. Betul. Okey. Dan kita nak tanya juga kepada Puan Lela kita. Jadi Puan Lela selaku usahawan pertanian bandar yang telah pun berjaya mengikuti program ini, mungkin boleh kongsikan bagaimana setelah berjaya menamatkan program ini, bagaimana? Mungkin boleh kongsikan pengalaman. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Sebenarnya saya ni baru baru mulalah, dan saya ini kursus ni saya dah bermula daripada bulan berapa hari tu? Daripada bulan 9 hari tu. Kemudian dah tamat, baru tamat, dan saya rasa kursus ni memang bagi manfaat kepada kami lah, sebagai peserta, sebab kami diajar daripada mula lah macam cara untuk semaikan benih, lepas tu cara penjagaan dia, baja,
Dan kami juga diajar cara buat baja. Kemudian dengan kompos untuk sebagai baja untuk tanaman lah. Okey. Sebelum ni memang ada pengalaman ke ataupun? Sebelum ni kira bertanam tapi secara organik tu taklah. Ini baru didedahkan dan rasa seronoklah sebab selama ni kita ingat untuk organik ni macam susah. Betul, macam lenyap kan, banyak kerja. Macam susah. Betul. Tapi bila dah join program ni, kita rasa memang boleh buat. Semua orang pun memang boleh buat. Mudah je. Mudah saja. Itu dia. Kita sendiri mendengar pengalaman Puan sendiri kan, bagaimana mudah je rupanya kan. Mudah. Okey. Dan mungkinlah Encik Hu juga boleh kongsikanlah antara peranan MISA sendiri bagaimana ataupun untuk memastikan projek ini berjalan dengan lancar, untuk memastikan program ini sampai kepada masyarakat ataupun kepada peserta-peserta yang mengikuti. Macam Puan cakap tadi, mudah, banyak benda yang mereka pelajari kan. Mungkin boleh kongsikan. Peranan MISA dalam program ni adalah kami sebenarnya membuat infrastruktur daripada asas tempat tu sebenarnya kosong, tak ada apa. So kita sediakan planter box, kita sediakan apa fasiliti asas yang ada di situ. Jadi selepas kita sediakan, kita bawa para peserta, ajar bagaimana pelaksanaan fasiliti itu dibuat dan juga bagaimana nak menggunakan fasiliti yang ada. Dan seterusnya kita ajar bagaimana kita nak para peserta ni nak mula bertanam. Itu yang tadi Puan Lala beritahu macam mana dia belajar daripada menyemai sampailah menuai sayur-sayuran. Kita nampak macam sesuatu yang mudah ditanam sayur, tapi kalau kita tak cukup ilmu macam mana kita nak bertanam sayur, kadang-kadang kita nak semai benih pun tak hidup. Itu macam saya je. Sebab tu kita dedahkan seasas mungkin supaya mereka benar-benar tahu bagaimana kita nak bertanam. Betul. Supaya nanti tidaklah lagi ada orang cakap tangan saya panaslah. Saya tak boleh. Sekali dengar kan. Tak boleh bertanam. Jadi sebenarnya bukanlah masalah tangan panas atau tangan sejuk. Sebenarnya yang paling penting adalah ilmu. Ilmu tu kalau kita sampaikan ilmu dengan betul, insya-Allah mereka akan boleh bertanam secara organik, secara semula jadi, dengan betul dengan jayanya bertanam, insya-Allah. Tak ada alasan. Tak ada alasan. Sebenarnya memang tidak ada alasan untuk kita tidak bertanam. Sebab kalau kita lihat masyarakat dahulu, mereka bertanam. Betul. Kita saja yang masyarakat baru ni kurang bertanam. Sebab tu MISA kita cuba nak mengajak masyarakat, semua masyarakat kembali bertanam, tapi menggunakan kaedah semula jadi dan organik. Kita menghasilkan sesuatu makanan yang betul-betul sihat untuk kita makan. Betul. Dan kalau mungkin juga doktor boleh kongsilah peranan universiti ataupun UIA sini dalam membantu menangani peningkatan kos hidup di bandar ni, sebab kalau kita tengok kan sekarang ni harga sayur pun dah semakin meningkat kan. Jadi ini semua antara cabaran buat kita semualah. Dan dengan adanya kemudahan ataupun ilmu yang ada ini dapat mencari pendapatan, dalam masa yang sama dapat mengurangkan juga bebanan kos tersebut. Okey, sebenarnya orang kata tugas utamalah universiti memang untuk mendidik. Jadi kita perlu adakan program lah untuk mendidik. Kita tak boleh mari datang begitu saja kan. Jadi dengan orang kata engagement dengan pihak yang ada duit, iaitu financial institution lah, iaitu BISAM contohnya, dan juga MISA yang punya ada ilmu ni. Dan kami sebagai penggerak kita sediakan modul-modul tu. Jadi dengan mereka ada ilmu tadi bercucuk tanam, tetapi bukan hanya sekadar bercucuk tanam ilmu yang diorang perlu ada. Diorang perlu ada juga ilmu keusahawanan, ilmu bagaimana nak memasarkan produk. Contohnya program farm to table yang kita buat betul. Bila dia dah bertani tu, dan kita adakan satu hari di mana kita offer table lah. Maksudnya kita masak di situ dan orang kata serve kepada pelanggan lah. Jadi dia boleh tengok itu sayurnya dan ini sayur yang dimakan. Jadi itu adalah salah satu daripada peranan utama. Maksudnya kita memang nak memastikan
bukan hanya sekadar bercucuk tanam, sebab bercucuk tanam yang untuk consumption sendiri orang kata tidak terlalu dapat membantulah dari segi mengurangkan kos beban hidup. Tetapi perlu juga ada tambahan, iaitu pendapatan. Betul. Pendapatan lain. Jadi kita boleh nampak contoh kompos, mix soil, kemudian baja, FAA, semua itu adalah byproduct daripada incubator tersebut. Betul. Tapi dari pihak UC juga, kita bukan hanya yang produk di situ, tapi ada training. Kita pun akan menawarkan training, basic organic training untuk mana-mana pihak lah. Tidak hanya tertumpu kepada golongan B40 dan asnaf, dan tidak juga hanya sekadar ibu tunggal dan belia, tapi kita open juga kepada bakal-bakal pesara dan juga pesara yang nak mencari peluang. Boleh juga Dan kami dah buat pun. Jadi engagement universiti dengan masyarakat tu lebih luas. Betul. Dulu kita rasa macam menara gading takut nak masuk universiti. Betul. Tapi sekarang dengan adanya peluang, kita rasa macam kita dah menunjukkan kepada masyarakat bahawa mari datang universiti. Kita ada sesuatu yang kita boleh tawarkan, ilmu di samping orang kata peluang lah untuk berada di universiti lah. Ini peluang yang cukup besar lah sebenarnya kan, sebab bukan tertumpu pada golongan pelajar sahaja. Pesara pun boleh juga yang tak pernah masuk universiti sebelum ni kan, dapat merasai pengalaman sendiri bagaimana kan mendapat ilmu dan sebagainya. Jadi program ini fahamkan ia merupakan julung kali lah diadakan. Jadi bagaimana sebenarnya kalau kita tengok respon tadi memang alhamdulillah cukup baik kan. Kita mungkin nak tanya pada Puan Lila sendiri, mungkin boleh berkongsi apa antara program-program yang ditawarkan, ataupun sebenarnya bukan program, apa antara perkara-perkara yang Puan belajar menerusi program ini sepanjang beberapa bulan bersama dengan program ini. Okey, yang pertama tu memang kita diajar cara macam gemburan tanah, campuran tanah yang betul. Kemudian cara menyemai biji benih. Cara semai tu pun sebenarnya ada cara dia lah. Bukan kita baling macam tu saja kan. Memang ada cara dia. Kemudian penggunaan baja, cara kita nak menjaga, macam menyiram berapa kali semua tu kan, macam baja berapa kali kita nak letak dia. Kemudian baja pun kita buat sendiri. Kita diajar buatlah. Kemudian kita diajar juga cara untuk menuai lah, cara yang menuai yang betul. Kemudian kita diajar untuk pack, untuk pasarkan lah, untuk jual. Okey. Itu antara perkara yang Puan belajar. Dan selain tu kita ada kelas juga lah. 3 bulan lah. Sekejap je tak cukup juga. Kita diajar juga cara macam untuk marketing. Cara online apa semua kan kita diajar juga. Bukan cara buat pertanian saja. Bukan itu saja. Kita ada kelas tu juga. Wah, saya kira ni satu program yang secara menyeluruh lah sebenarnya kan. Maksudnya dari segi pertanian kita belajar, dari segi komersialnya bagaimana, bagaimana juga dari segi perniagaan juga ada diterapkan di situ. Sebab tu dia dipanggil agropreneur. Dia bertanam dan juga dia memasarkan bagaimana nak laksanakan perniagaan. Itu yang pihak UIA yang bagi marketing, kelas, bagi macam mana nak buat sedikit akaun dan sebagainya. Itu pihak UIA yang buat. Yang kami ni pihak MISA, kami dari segi agronomi, bertanam dan sebagainya, macam mana nak buat baja, macam mana nak buat kompos, macam mana nak jaga, macam mana nak jaga tanaman daripada serangan serangga. Yang tu komplit lah kami sampaikan. Itu. Dan program ini dijalankan di mana? Kami memang di dalam UAE. Sebab kita nak full control lah. Maksudnya kita bahan-bahan pun ada di situ untuk recycle, untuk buat kompos tu ada dalam. Jadi kita menggunakan konsep recycle kat situ. Dan juga di samping tu kita nak pelajar kita. Belia kita di sini lebih kepada belia pelajar lah. Sebab mereka ni yang akan keluar. Dan dengan adanya ilmu yang begini, diorang akan nampak sebagai pertanian secara organik ni sebagai salah satu daripada cabang pendapatan lah. Betul. So kalau kita sekarang ni kata universiti, pelajar-pelajar universiti dah bermasalah nak dapat pekerjaan, ini bertani ni memang adalah salah satu daripada yang diorang boleh terus masuk lah. Sebab
dah dapat ilmu dan tahu ada marketing, bekerja secara sendiri. Betul. Dan proper. Sebab itu kita adakan juga modul kita. Modul kita yang dua, satu modul di tapak iaitu di incubator itu sendiri dan juga modul kita satu di dalam classroom. Yang itu memang kita guna yang proper lah, maksudnya dengan kelas. Ada facilitator, ada modul dan kita memang ada assessment juga, ada soalan exam ni. Untuk semua ni sebab kita bila kita mengajar kita cubalah memindahkan ilmu insya-Allah. Betul. Memindahkan ilmu tu jadi kita nak tahu adakah mereka ni faham ke tak? Dan tahap kat mana kefahaman tu. Sebab itu kedua assessment ni pentinglah. Daripada situ kita tahu sebenarnya memang mereka dah pelajari sesuatu, memang mereka gembira. Kalau student pun memang happy. Orang beritahu memang panggil saya madam. Okey. Madam, inilah program yang saya paling gembira sekali semenjak saya duduk kat universiti. Wow. Sebab dia stress relief dia adalah salah satu daripada saya rasalah terapi minda. Jadi madam kena teruskan lagi. Madam kena teruskan lagi. Nampaknya begitulah. Dia tak boleh berhenti. Ya, betul. Dan mungkin ada sedikitlah kata-kata akhir daripada Cik Hud sendiri kepada mereka yang telah pun menyertai program ini dan mungkin ada sedikit harapan untuk program ini terus dijalankan. Kami harap para peserta yang telah graduate daripada program ni teruskan betul-betul menjadi usahawan dalam bidang pertanian, terutamanya pertanian organik lah, sebab apa yang kami sampaikan sebenarnya dia telah sempurna dan insya-Allah mereka kalau benar-benar diberi peluang mungkin ada tanah dan sebagainya, mereka betul-betul boleh laksanakan. Betul. Dan juga sekiranya ada mereka di luar sana yang berhajat untuk belajar tentang organik, mereka boleh datang ke UIA ataupun datang ke MISA untuk menimba ilmu untuk belajar tentang organik. Ya, yang teringin nak masuk UIA pun boleh juga. Ini juga kan pada tahu ada rezeki kan. Itu dia menjadi alumni UIA pula lepas tu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kesemua tetamu saya iaitu Profesor Madya Dr. Nurhayati Muhammad Alwi selaku Ketua Projek Sejahtera YSM dan juga Cik Hud Haji Sulaiman selaku Pengerusi Malaysian Institute of Sustainable Agriculture MISA dan juga Puan Nur Lela Abu Hassan selaku Usahawan Pertanian Bandar. Terima kasih ucapkan kepada kesemuanya. Sama-sama. Dan kita doakan moga lebih ramai lagi yang akan mencuburi bidang pertanian khususnya. Dan juga antara yang lain juga kalau kita tengok sekarang bukan alasan kalau rumah tinggi pun boleh hidroponik, macam-macam pilihan macam-macam sebenarnya kan. kaedah kita boleh gunakan. Banyak kaedah. Nama pun pertanian bandar sebenarnya. Ya. Tak ada kaedah tangan-tangan panas pun tak ada istilah tersebut. Jadi kena dapatkan ilmu secukupnya. Baik, terima kasih diucapkan kepada kesemuanya sekali lagi dan seterusnya kita akan